Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Haji Zulkifli selaku pengarah Pusat Komunikasi Korporat, seterusnya semua staf ataupun pegawai-pegawai di Pusat Komunikasi Korporat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama, kita ucapkan syukur kehadrat Allah SWT kerana masih lagi diberikan kesempatan, ruang waktu dan juga nikmat kesihatan untuk sama-sama kita melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam masa sama kita meninggalkan akan segala larangan dan juga tegahan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sebut tentang Ramadan ni, satu ayat yang seringkali kita dengar, ayat yang seringkali dibaca, ayat dalam Quran Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, supaya kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam ayat ni, ada beberapa perkara yang Allah Taala nak beritahu pada kita. Yang pertama sekali, Allah Taala seru orang beriman. Dalam Quran kalau kita tengok, ada dua seruan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, Tuhan seru manusia, ya ayyuhan nas, semua manusia, Islam ataupun bukan Islam, semua sekali Allah Ta'ala seru. Yang kedua, Allah Ta'ala seru orang yang beriman saja, orang yang tak beriman tak termasuk. Maka dalam ayat ni Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Makna apa? Taklifan dan juga benda ni, kewajipan ni hanya kena kepada orang beriman. Maka sebab itulah di sana disebutkan oleh para ulama usul, dia menyebutkan nak tahu kita ni betul-betul beriman ataupun tidak, tengok kita buat ke tidak perintah Allah Ta'ala selepas daripada seruan. Makna apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya. Kutiba ai bermakna furida. Kutiba ni dengan makna diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Yang pertama sekali Allah Ta'ala suruh kita puasa. Sebab apa puasa? Sebab sebelum ni, umat sebelum ni pun puasa juga. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud sendiri berpuasa, yang katanya Nabi SAW, afdalu siyamu Daud. Sebaik-baik ataupun seafdal puasa ni adalah puasa Nabi Daud. Sebab apa? Nabi Daud puasa, hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa. Itu cara Nabi Daud berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita puasa sebab ada objektif dia. La'allakum tattaqun. Allah Ta'ala suruh kita puasa kerana apa? Supaya kita ni jadi orang yang bertakwa. Adakah bulan sebelum tu, bulan lain, kita tak bertakwa? Tak. Bukan makna bulan sebelum tu tak bertakwa. Nak jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah supaya ketakwaan kita makin meningkat. Maka sebab itulah satu doa yang ulama ajar pada kita, masuk saja bulan Ramadan, jangan tinggal doa ni. Antara doa yang diajarkan oleh para ulama, yang pertama sekali ulama ajar pada kita doa, Allahumma ja'alna min abna'i Ramadan. Wahai Allah, jadikanlah kami ni anak daripada bulan Ramadan. Makna apa? Supaya kita keluar daripada bulan Ramadan, kita ni jadi orang yang lebih baik. Sebab apa? Ulama sebut, ada dua kelompok manusia yang masuk bulan Ramadan, yang nisbahnya yang pertama sekali kepada ular, snake. Orang putih panggil snake, orang Arab panggil hayyah. Yang kedua, nisbahan kepada rama-rama. Sebab apa? Dua-dua ni binatang belaka. Yang pertama sekali nisbahan kepada ular. Tuan-tuan, kalau kita tengok ular, masa kecil kita panggil apa? Ular. Bila dia besar kita panggil dah ular. Bila dia mapuh kita panggil dah ular juga. Betul tak? Orang tak panggil kecil tu, orang tak panggil cacing. Orang panggil ular juga. Makna apa? Ada orang yang masuk saja bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, gitu lah. Bulan Ramadan, gitu kok. Lepas bulan Ramadan, gitu kok. Kalau sebelum Ramadan, tak sembahyang,
Masa bulan Ramadan, tak sembahyang kau. Lepas bulan Ramadan, tak sembahyang kau. Sama makna, sama. Tak ada perubahan. Masuk dalam sekolah, tapi dapat keputusan yang gagal. Yang kedua, nisbahan kepada rama-rama. Makna apa? Kalau kita tengok rama-rama, waktu kecil kita panggil apa? Orang tak panggil anak rama-rama. Orang panggil ulat. Betul tak? Orang akan panggil ulat. Sampai masa duduk dalam kepompong, orang panggil apa? Orang tak panggil ulat dah. Orang panggil kepompong. Lepas satu ketika, dia keluar daripada kepompong, orang panggil rama-rama. Bila mampu pun orang panggil rama-rama. Makna apa? Ada orang yang sebelum bulan Ramadan, dia tak sembahyang. Masuk bulan Ramadan, ditarbiah daripada bulan Ramadan, dia jadi orang yang lebih baik. Dia sembahyang. Lepas daripada bulan Ramadan, bertambah kebaikan yang ada pada diri dia. Bertambah. Makna apa tuan-tuan? Makin ada perubahan. Maka sebab itu tuan-tuan, jadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan untuk kita ni ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bulan. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam 12 bulan dalam Islam ni, ada satu bulan yang dipanggil sebagai Sayyidu, penghulu. Sayyidu Syuhur, penghulu kepada sekalian bulan, namanya Ramadan. Sayyidun Nubuwah, penghulu kepada sekalian Nabi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Malaikah, penghulu kepada sekalian malaikat, namanya Jibril. Maka yang Allah Ta'ala pilih dalam kalangan, dalam banyak-banyak bulan, Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan sebagai Sayyidu. Makna apa? Ada kelebihan. Dia ketua dengan anak buah beza. Betul tak? Haji Zul dengan kita semua beza. Gaji beza dah. Nah, ketua hak atas kali dengan hak bawah, dia beza. Dia ketua, dia ada kerja dia sendiri, ada tanggungjawab dia sendiri. Kita hak biasa ada tanggungjawab kita sendiri. Makna apa? Ada perbezaan. Begitu juga dengan bulan Ramadan, dia ada perbezaan yang tidak ada pada bulan lain. Kalau bulan lain dia ada kelebihan tapi tidak sama dengan bulan Ramadan. Sebab tu masa bulan Syaban dulu kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami bulan Rajab dan juga bulan Syaban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maka sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan cukup hebat. Cukup hebat. Cuma persoalannya kita nak masuk bulan Ramadan ni, masuk dengan cara guna. Adakah kita nak masuk dengan bulan Ramadan ni dengan cara yang sebelum ni 20 tahun lepas kita masuk sama, ataupun tahun ni kita masuk dalam keadaan kita dah bersedia dengan ibadat untuk kita buat pada bulan Ramadan. Sebab tu kata ulama, ada beberapa jenis manusia ni, orang yang masuk bulan Ramadan, dia masuk dalam keadaan dia gembira nak dapatkan keuntungan akhirat. Ada. Dia masuk bulan Ramadan, dia nak dapatkan keuntungan akhirat. Ni para sahabat, para nabi, mereka masuk bulan Ramadan, mereka nak dapatkan keuntungan akhirat. Sebab apa? Sebab dia tahu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Ada orang yang masuk saja bulan Ramadan, dia gembira nak dapatkan keuntungan dunia. Dia suka juga masuk bulan Ramadan, tapi bukan sebab akhirat, sebab dunia. Masuk bulan Ramadan ni aku nak jual baju Masuk bulan Ramadan ni aku nak jual kuih Sebab bulan Ramadan sedap. Buat status orang tanya semua, berapa ringgit. Baju orang mahal pun kita beli. Hak tu orang yang masuk bulan Ramadan sebab apa? Nak dapatkan keuntungan dunia. Ada orang yang masuk bulan Ramadan, tuan-tuan, dia sedih dah. Aduh, masuk dah bulan Ramadan. Hak lapar tahun lepas dah habis lagi. Lapar tahun lepas tu dah habis lagi. Masuk pula. Hak ni sedih. Hak ni Nabi kata, hak ni jenis pesen celaka. Maaf tuan-tuan, saya guna perkataan celaka. Ada orang yang masuk bulan Ramadan, muka dia masam. Muka cukup masam. Ni antaranya orang lelaki lah. Masuk bulan Ramadan, muka masam je. Muka masam bukan sebab nak sembahyang tarawih dah. Sebab fikir dah, Allah, masuk satu Ramadan, orang rumah tanya dah, raya tahun ni pakai baju warna benda. Tak ada kaitan. Nah, raya tahun ni pakai baju warna benda. Dia orang lelaki tak cara mana bak raya kan. Baju warna benda orang lelaki tak cara. Orang pang, dia cukup cara. Puasa hak terlepas dak qada ke tak apa, dak kisah mana tu. Hak ye cara ni, raya tahun ni nak pakai baju warna benda. Orang lelaki tak kisah bak raya. Dia orang lelaki bak tarawih jangan main. Orang lelaki bak tarawih kalau dak pergi sembahyang tarawih, dia gelepar macam lembu nak kena sembelih. Kalau orang puan bak tarawih tak apalah, orang puan sunat sembahyang rumah. Ya ada dalil di situ.
Ni contoh bukan sinilah. Jabat lain. Makna apa? Dia ada orang masang masuk bulan Ramadan, dia masang je. Sebab apa? Bonus hak baru ni, dia tanya dah. Habis dak lagi? Hak 2000. Dia tanya dah. Bonus baru ni, habis dak lagi? Hak tak ada kaitan raya nak beli. Stiker tak ada kaitan raya pun nak beli kau. Sebab tu orang lelaki dia masang cukup masang bila masuk bulan Ramadan. Maka sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan ni cukup besar kelebihan. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, antara kelebihan bulan Ramadan ni, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan Ramadan, bila kamu laksanakan ibadat pada bulan Ramadan, dia punya kelebihannya ataupun ganjaran pahalanya tidak ada pada ibadat lain. Ibadat lain Allah Ta'ala telah jadikan beberapa darjat ataupun ganjaran pahala 1 hingga 700. Adapun bulan Ramadan, wa ana ajzibi, adapun bulan Ramadan ni atas aku belaka, kata Allah Ta'ala. Aku nak beri berapa, aku beri. Dia tidak ada had dan tidak ada limit. Itu bulan Ramadan. Maka sebab tu kita tengok dalam hadis Nabi kata apa? Iza jaa Ramadan futiha abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin. Bila masuk saja bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Contoh, ada 3 sebab, ada 3 benda yang Nabi sebut dalam hadis ni. Bila masuk saja bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Dalam erti kata yang lain, Allah Ta'ala buka pintu kebaikan kepada manusia. Buka pintu kebaikan kepada manusia. Yang penting kita buat. Kalaulah pintu syurga dibuka, manusia tak laksanakan ibadat, tak ada guna pun dibuka pintu syurga. Sama. Allah Ta'ala buka pintu syurga, pintu kebaikan kepada kita supaya kita buat kebaikan. Contohnya, Quran. Baca Quran. Bulan Ramadan, ulama sebut ada 2 ibadat yang afdal. Yang pertama, sembahyang. Yang kedua, baca Quran. Tuan-tuan, saya nak ambil hak baca Quran. Baca Quran ni, tuan-tuan, satu perkara yang mudah sangat-sangat kita buat, tapi ramai yang tinggal. Terutamanya pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, baca Quran, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, barang siapa yang membaca satu daripada ayat Quran, falahu ajrah, maka bagi dia pahala. Dan katanya Nabi SAW, satu pahala tu diganda menjadi 10. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim pun satu huruf. Maka bila 3 huruf menjadi 30 pahala. Persoalannya, sebab apa Nabi guna dalam 6,236 ayat, Nabi guna perkataan alif lam mim? Itu persoalan. Alif lam mim. Sedangkan dalam Quran ni banyak ayat. Zalikal kitabul la raiba fi, tu ayat Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, tu pun ayat Quran. Tapi Nabi guna dalam hadis ni alif lam mim. Sebab apa? Jadi sebab tuan-tuan, kalau kita ngaji, kalau kita tengok bagaimana syarahan daripada Al-Imamul Qurtubi, dia sebab apa? Sebab apa dipilih daripada ayat Quran tu, Allah Ta'ala pilih alif lam mim. Kerana apa? Kita baca alif lam mim, kita faham tak? Alif lam mim, kita faham tak? Tak faham. Tengok terjemah pun sama juga. Makna apa? Imam Qurtubi mengatakan, kita baca Quran, tak faham sekali pun tetap dapat pahala. Tak faham pun baca Quran. Sebab ada orang kata, saya malas nak baca Quran sebab saya tak faham. Ni Ustaz time baca. Tak faham pun. Berita 3 hari lepas dah baru tengok. Dah kena cari dalam kamus. Boleh molek-molek ada baca. Quran baca, Allah Ta'ala beri pahala yang berlimpah ruah, yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Maka sebab tu kena ambil peluang di bulan Ramadan ni. Maka sebab itu tuan-tuan, jadikan bulan Ramadan ni sebagai bulan untuk mentarbiah diri kita. Maka di sana, di akhir ayat tersebut, Allah Ta'ala sebut apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maqasid ataupun objektif Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan supaya kita bertakwa. Allah Ta'ala cerita menyifatkan perihal sifat-sifat ciri-ciri orang yang bertakwa. Tuhan sebut pada awal-awal surah Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Allah Ta'ala sifatkan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam suratul Baqarah. Tuhan sebut apa? Orang yang beriman pada perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang kita dapat ilmunya sekadar dengan cara sam'iyah, dengan cara kita dengar. Apa makna sam'iyah? Allazi sabata ani tariqil Quran wa sunnah. Jalan yang kita dapat benda-benda sam'iyah ni dengan cara Quran dan juga sunnah. Orang yang mendirikan sembahyang, orang yang sedekahkan harta benda fi sabilillah, orang yang ada harta, dia infakkan harta tersebut pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ciri-ciri orang yang bertakwa. Tuan-tuan, tengok tak ayat ni Allah Taala kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Daripada harta yang kami ni rezekikan kepada kamu, hendaklah kamu infakkan pada orang lain. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut je lah, harta yang ada pada kita hari ni bukan hak mutlak kita, pinjaman semata-mata. Ada 20,000, 30,000 dalam bank, bukan hak mutlak kita, tapi hak mutlak Allah Ta'ala pinjaman kepada kita. Sampai masa yunfikun, hendaklah kamu infakkan pada orang lain. Jangan sipang. Tuan-tuan, jangan sipang. Maka sebab itu bulan Ramadan jadikan bulan sedekah. Nabi seorang yang dermawan. Bila masuk saja bulan Ramadan, bertambah sifat dermawan Nabi SAW. Begitu juga dengan kita. Ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu, ya Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, sebab apa dalam kalangan manusia ni Allah Ta'ala pilih kamu sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Ta'ala? Nabi Ibrahim jawab 3. Antaranya yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, aku ni tak makan melainkan aku bersama dengan tetamu. Aku ni tak pernah makan melainkan aku makan bersama dengan kawan, bersama dengan tetamu. Maka ulama sebut ada 2 sebab Nabi Ibrahim jawab gini. Yang pertama sekali nak tunjuk sifat dermawan Nabi Ibrahim. Yang kedua nak tunjuk kepada kita bahawasanya Nabi Ibrahim seorang yang silaturrahim, orang yang menyambung silaturahim. Maka sebab itu tuan-tuan kena memperbanyakkan infak, memperbanyakkan sedekah. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Orang yang dermawan ni Nabi kata apa? As-sakhiyun, orang yang dermawan, qaribu ilallah, dekat dengan Allah. Qaribu ilal jannah, dekat dengan syurga. Qaribu ilan nas, dekat dengan manusia. Ba'idu minan nar, jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga Allah Taala ni tuan-tuan, antara caranya kena banyakkan sedekah. Jangan kedeku. Jangan sayang pitih. Betul, pitih tu hak kita cari. Betul. Tapi siapa masa kena beri kat orang. Ulama sebut sedekah ada 3. Yang pertama dipanggil sebagai sedekah hasanah. Sedekah yang baik. Sedekah yang kita buat waktu hidup dan terhenti selepas pada kita mati. Contoh kita belanja orang makan. Yang kedua dipanggil sebagai sedekah jariah, sedekah yang berterusan, sedekah yang kita buat ketika mana kita hidup dan masih lagi dapat pahala berterusan walaupun selepas pada mati. Yang ketiga dipanggil sebagai sedekah yang wajib, iaitu zakat. Zakat fitrah. Hak tu kena buat, tak buat dosa. Tuan-tuan, sebab apa? Adanya konsep sedekah supaya ada ta'awun, ada bantu-membantu. Allah Ta'ala jadikan ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya sampai masa wajib keluar zakat. Orang miskin cukup syarat dia jadi asnah zakat, menerima zakat. Maka sebab tu kena bantu kita. Kita kena sama-sama membantu. Jangan sayang pitih. Sebab apa? Nabi sebut gini. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata la yadkhulul jannah al-bakhilun walau kana zuhud. Hadis ni cukup kasar. Cukup kasar. Nabi kata apa? Allah Ta'ala tak akan izin mana-mana manusia untuk masuk dalam syurga orang yang kedekut walaupun hati dia terikat dengan agama. Tak faham Ustaz? Gini, Allah Ta'ala tak izinkan seseorang tu masuk dalam syurga walaupun dia ada title yang hebat. Dia kedekut. Tuan-tuan, dia punyalah kedekut. Nak bagi ke orang, nak sedekah ke orang, nak bagi pitih kepada orang. Oh, sayang. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala gambarkan beberapa kelompok manusia menyesal. Ayat ni tuan-tuan pun baca. Allah Ta'ala kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ada manusia yang minta dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, berikanlah kami ni sedikit masa. Hidupkanlah kami semula ni sedikit masa. 1 jam tak apa, 2 jam tak apa. Supaya apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya kami ni dapat jadi orang yang bersedekah dan kami jadi orang yang baik. Sebab apa? Manusia ni, orang ni minta sedekah. Sebab apa?
Padahal banyak lagi amalan. Perang fisabilillah boleh. Semayang boleh. Sebab minta sedekah. Maka ulama tafsir kata apa? Minta sedekah kenapa? Amalan yang sedikit tapi pahalanya tidak putus-putus. Maka sebab itu tuan-tuan, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah dan jadikanlah bulan selepas Ramadan ini bulan untuk kita tambah baik kita punya amalan sedekah. Maka saya mewakili Pusat Islam Sultan Mahmud, kita buka seluas-luasnya jalan ataupun cara macam mana untuk kita sedekah. Di Pusat Islam kita ada wakaf ataupun infak kapek yang boleh tuan-tuan salurkan duit kita pada Pusat Islam untuk kita bina masjid kita tukar kita punya kapek. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Nabi sebut apa? Ada 7 amalan yang jariah, antaranya banaul masjid, membina masjid. Jadi kita ambil kesempatan ni tuan-tuan, ambil sedikit pitih kita yang ada dalam kocek kita gini, tak letak banyak pun tak apa, tapi ambil sikit untuk kita letak, kita bina masjid kita tukar kapek kita jadi molek, kita semayang pun dalam keadaan selesa. Walaupun kita letak sikit, pahalanya berterusan sampailah kiamat. Jadi tuan-tuan muslimat dirahmati oleh Allah SWT, saya kira cukuplah sekadar tu pada pagi ini. Mohon maaf salah silap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.